Sahabat confused. Ya Rasulullah, kami tolong kawan kami yang kena zalim tu, itu kami faham, memang lawan kena zalim kita kena tolong. Tapi yang buat zalim kan kita mesti mau tolong kah? Nabi kata mestilah. Macam mana cara nak tolong orang buat zalim? Dengan kita mundi dia ke? Mundi pula. Tak maaf tuan. Kadang-kadang ceramah ni dia terlancar lidah juga, katanya. Adakah dengan cara kita berpihak pada dia? Nabi kata, engkau cegah dia, engkau halang dia daripada terus melakukan kezaliman. Nampak tu? Ya? Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, saya punya doa sekarang ni, memang saya doa, ya Allah, kau hancurkan orang-orang zalim ni, ya Allah. Hari-hari doa. Kadang-kadang saya sebut sekali organisasi yang zalim tu, saya sebut. Isteri saya duduk sebelah, dia tweet, bang, boleh ke doa macam tu bang? Abang sebut sampai kena. Kadang-kadang dalam doa kunut pun saya sebut. Sebut, ya. Dah saya rasa dia zalim, saya sebut. Tak zalim macam mana tuan-tuan? Saya datuk saya orang Melaka. Datuk saya zaman Jepun dulu, dia dah hidup dah. Masa tu dia remaja lagi, zaman Jepun lagi tu. Dia ceritalah di Alor Gajah, Sungai Buloh tu, kalau Jepun masuk kampung, orang kampung lari masuk bawah tanah, naik atas loteng, takut Jepun masuk. Dia buat apa tu? Jepun dia tak boleh tengok buah kelapa, dia suruhnya orang panjat. Kadang-kadang orang tua datang lagak tu, panjat, dia letak bayonet dekat punggung kawan tu, panjat ke atas, turunkan buah kelapa, dia minum sebiji, sedap, dia kata naik lagi, turun naik, orang Melayu. Itu pun dia kata tak tahan dah, Jepun jahatnya. Tiba-tiba dia kutip orang kampung, seorang dia bawa ke mana? Bawa ke Burma. Dia suruh buat banner landasan kereta api maut. Berapa ramai orang Melaka yang maut kerana terpaksa ikut cakap Jepun buat landasan tersebut. Yang terselamat pun ada juga, tapi bila mereka selamat, dia cerita, ya Allah, masa kami bina landasan tu ramai yang mati, yang kena sakit malaria, yang dipukul dek Jepun. Jepun kalau pukul bukan dengan rotan tuan-tuan, dengan punggung senapak tu dipukul, dia hantarnya, terpaksa lah tu. Kereta api tu kan dia punya kayu tu, tempat alas landasan tu, potong dengan tangan tu, dia sebab dia itu ini. Seksanya. Kesian saya bila dengar tu, nanti kejap tu ada tisu tu, nak dengar nak nangis. Atuk kata betul cu, memang seksa kita orang. Atuk saya pun meninggal. Itu. Tapi baru-baru ni saya dengar ada royalty, ada papasan untuk datuk saya rupanya. Itu. Saya dengar ada rupanya untuk datuk saya, Jepun bagi. Itu sebab Jepun kan dia orang akhlaknya bagus, itu. Dia kena tunduk itu. Dia rasa dia dah buat zalim kat orang, dia bayar balik pampasan. Jadi patutnya lah banyak datuk saya dapat. Tapi sian datuk saya sampai ke mati tak dapat benda tu tuan. Itu kalau dapat bolehlah orang tu sambung dapur ke. Kalau dapatlah duit pampasan tu, bolehlah dia pergi ke Mekah. Atuk saya sampai meninggal dunia tak boleh pergi Mekah. Kalau dia dapat duit pampasan tersebut, boleh dia pergi Mekah. Tapi duit pampasan tu hilang begitu saja. Berapa bilik? Banyak Tuan-tuan nak kata apa? Orang yang kebas songlap duit tu, orang tu orang warak ke orang zalim? Tahu pun. Tuan-tuan tak terlibat, saya terlibat, sakit hati. Tuan-tuan tak terlibat, datuk tuan-tuan tak kena buat landasan kereta api maut. Duit tersebut saya punya, duit tersebut datuk saya punya. Tiba-tiba orang sonap begitu aja. Sedar-sedar beli cincin mahal-mahal, 2 juta cincinnya. Jangan-jangan ni duit datuk aku kok. Nampak?
Itu saya kata tajuk ni ringan tapi berat nak dengar. Lama-lama seorang-seorang keluar. Ini zalim lah namanya ni. Nampak tu? Zalim lah. Sebab itu saya sekarang ni tiap-tiap bila saya baca tajuk surat khabar tu, saya kata aku kena zalim ni. Hari-hari saya angkat tangan sini. Ya Allah, kau hancurkan orang zalim ini ya Allah. Kasih hancur sama dia, kasih mati sama dia. Tuan, ustaz udah jangan ikut emosi. Tak boleh doa orang tak elok macam tu ustaz. Saya ni tuan-tuan, bila saya doa, saya ikut cara Nabi-Nabi berdoa. Saya tak suka doa sendiri-sendiri. Ya, saya tak suka doa sendiri-sendiri. Saya kalau ikut doa, saya ambil doa yang ma'thur, doa yang datang daripada Quran, doa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada Quran, mari kita buka surah Nuh alaihi salam. Kalau ada lah, kalau tak ada saya betul bacakan ya, maklum lah tuan-tuan, kita banyak pegang handphone, Quran kurang pegang. Saya pun saya hafal ayat tu, tapi nak beritahu tuan-tuan bahawa benda ni, doa ni saya ambil daripada Quran 570. Supaya orang tak kata ustaz udah ikut emosi doa gitu. Apa ustaz ni? Dengar ni. Doa ini Allah Ta'ala cerita pada kita, doa Nabi Nuh alaihi salam diabadikan dalam Quran. Mari kita pergi sama-sama. Tuan-tuan buka ya. Okey. Baik. Itu surah Jin. Sekejap, patut dah tak jumpa. Surah Nuh sekejapnya. Surah Nuh. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, cuba tengok doa Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ganas doa dia. Ayat 26, 27, 28. Surah Nuh. Dan dengar ya doa Nabi Nuh. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Baik, apa terjemahannya? Maka berkatalah Nuh alaihi salam, Rabbi, oh Tuhanku. Maknanya Nabi Nuh berdoa, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan kau tinggalkan walaupun seorang kafir atas muka bumi ini, Allah kasih hancur sama mereka. Faham? Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Karena kalau engkau tinggalkan orang-orang kafir yang zalim mata dunia ni, mereka tak ada kerja lain melainkan merosakkan muka bumi ini, dan mereka akan melahirkan orang-orang yang jahat atas muka bumi ini. Wala tazididz zalimina illa tabara. Ayat 28 yang akhir. Dan mereka ini ya Allah, jangan engkau tambahkan kepada orang-orang zalim ini illa tabara, melainkan kehancuran. Sudah jumpa ayat tu? Apa pandangan tuan-tuan terhadap doa ini? Saya hanya doa, ya Allah, engkau KO kan orang-orang zalim ini ya Allah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam dia doa KO ke kasih mati? Siapa lagi ganas? Nabi Nuh ke saya? Mesti mau jawab lah. Sekarang siapa lagi ganas? Saya hanya doa, ya Allah, bagi KO mereka ya Allah. KO ni tuan-tuan biasa tengok tinju tak? KO dengan TKO mana lebih teruk?
TKO KO. Tapi lepas KO boleh hidup tak? Hidup. Itu ya. Tengok kita tengok Muhammad Ali bantai Joe Wagner tu. Ya. Oh, KO. Tapi genjis air. Lepas tu hidup balik. Maknanya KO tu tak berapa teruk sangat lah macam doa Nabi Nuh ni. Nabi Nuh bukan doa KO. Dia doa, ya Allah, hancurkan terus mereka ya Allah. Kalau kau tinggalkan orang kafir zalim atas muka bumi ini, mereka tak buat benda lain kecuali kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi bila saya doa kehancuran untuk mereka, bila saya doa KO untuk mereka, saya masih lagi belum seserius Nabi Nuh alaihissalam. Jadi maknanya boleh lepas isyak kita doa, ya Allah, KO kan orang-orang zalim ini ya Allah. Tapi tuan-tuan, saya ni ustaz. Nabi Nuh tu nabi. Bila dia doa, bila saya doa bagi KO tu, bukan makna saya benci mereka. Dia begini sebenarnya. Saya naik kapal berjalan di atas lautan yang bergelora. Dia dua kapal. Kapal saya ni kapal kepimpinan ulama. Kapal yang kedua ni kapal kepimpinan sekular. Jadi masing-masing pergi merentasi lautan Pasifik. Satu package pelancongan. Kapal saya oleh kerana kepimpinannya ulama, nakodanya ulama, maka program yang disediakan untuk orang yang ikut package ni, program mengaji Quran dalam kapal. Itu program berzikir melihat kebesaran Allah. Kapal kami jalan serentak jalan. Tiap-tiap 5 tahun sekali sampai ke pesisir. Jadi bila kami yang ikut program ulama ni, zikir, seronok semayang hajat, semayang tahajud, semayang tasbih, kami tengok kapal nakoda di orang sekular ni, kerja tak lain tak bukan berjoget kerjanya, minum arak, dalam tengah kapal tu boleh rasuah-merasuah, bincang tentang tender kat sana, bagi ke aku, bila kita mendarat nanti aku bagi kau duit bawah meja. Itu kami bila tengok, ya Allah, korang tak takut ke kalau pecah kapal ni, susah korang nanti masuk neraka tau. Ni gelora ni saya pun jerit, hei orang-orang sekular, jangan buat begitu oi. Kalau pecah kapal mati kamu masuk neraka. Dia orang pun kata peduli apa. Dia orang pun baling telur busuk, pam, kena atas muka saya. Saya sabar sebab saya pendakwah. Saya pun jerit, oh orang sekular, jangan zalim ke orang, jangan merasuah orang, jangan bunuh orang, jangan pijak orang dengan kasut but, duit orang jangan kau ambil, minyak orang bagi royaltinya. Dia kata, apa kau peduli? Dia pun baling telur lagi, bam, kena kat saya. Saya sabar lagi. Saya pun panggil, tuan-tuan, laut bergelora ni, kalau pecah kapal ni tuan-tuan mati susah nanti. Dia tak ingat tuan-tuan, tak ingat. Saya dengar ramalan cuaca, laut akan lebih bergelora lagi 1 jam. Saya kata, ya Allah, yang ada kat sebelah sana tu walaupun orang jahat, tapi mereka saudara se-Islam aku. Saya pun tuan-tuan doa ke Allah, ya Allah, kau hancurkan kapal mereka ini ya Allah, hancurkan segera ya Allah. Allah Ta'ala pun hancurkan. Puff, bila hancur. Bila hancur tuan-tuan, mereka terapung-apung di atas lautan. Agak-agaknya dia lari ke mana? Dia lari ke mana? Mestilah dia lari ke kapal saya, betul tak? Bila dia lari ke kapal saya, boleh tak dia buat program sendiri lagi? Tak boleh. Dengan sendirinya mereka akan mengaji bersama saya. Tapi kalau kapal tu tak pecah, sampai bila pun dia tak akan ikut program-program mengaji atas kapal saya, betul tak? Jadi saya minta Allah pecahkan kapal tu, supaya bila pecah kapal dia akan berlindung di kapal kami. Mau tak mau dia akan ikut program-program mengaji Quran di kapal kami. Jadi doa saya itu doa orang baik ke doa orang jahat? Kan saya dah kata saya ni ustaz. Bila saya doa, nampak macam garang doa tu, betul tak? Tapi di sebalik itu anda tak tahu, di celah-celah hati saya yang lembut ini, saya nak selamatkan mereka. Sebab tak ada jalan lain dah untuk sedarkan mereka, melainkan kena pecahkan kapal tu. Mereka naik atas kapal saya,
Betul? Dia pun tanya, Ustaz, brandy tak ada ke? Brandy apa? Air zam-zam ada. Kali pertama dia minum air zam-zam, sedang Ustaznya. Kalau gitu Ustaz tak nak lah. Ustaz, tari menari tak ada? Tak ada sini tari menari, karaoke pun tak ada. Yang ada kita mengaji Quran. Boleh, dia pun ikut. Sedap Ustaz. Akhir sekali dia pun mengaji sama saya. Dia mengaji setelah kapal dia pecah. Itu sebab tuan-tuan, ulama-ulama kita hari ini bila doa minta kasih hancur itu kapal. Bukan supaya rosakkan mereka dah, nak selamatkan mereka. Sebab manusia ni kadang-kadang ada manusia yang boleh ditegur dengan senyuman, kita senyumnya dia sedar. Ada manusia yang boleh ditegur dengan sekali cakap, tapi ada manusia 100 kali cakap pun tak sedar. Dia sedar bila apa? Bila diketuk. Harusnya boleh faham ke? Dah melencong jauh perbincangan kita ni, Datuk Bentara. Kita nak bincang pasal zalim tu. Tapi tak jauh juga lagi. Saya cerita bahawa saya ni bawa tajuk ni sebab apa? Sebab takut bala nanti turun kepada kita. Kalau orang zalim buat zalim, kita tak tegur, apa kata Allah? Aku turun bala, kalau turun semua orang akan kena. Sebab itu tuan-tuan, saya cukup takut kalau orang-orang di Seksyen 7 ni gemar ke masjid, gemar bersembahyang, gemar bertahajud, gemar buat umrah, gemar buat haji. Tiba-tiba orang zalim buat zalim, kita duduk dalam masjid, kita terus berzikir. Bila tanya, Ji, Haji tak turut serta ke tegur orang zalim buat zalim ni? Aku yang penting dapat semayang, sudahlah. Aku yang penting dapat baca Quran, sudahlah. Haji boleh baca Quran pun, boleh semayang pun, tapi kalau orang zalim Haji tak tegur, bala Allah turun, Haji dulu kena. Jadi tuan-tuan, dah tahu tak niat saya mengapa saya bawa tajuk ni? Alhamdulillah, ya. Kena jelas niat tu supaya lepas ni saya tidak dipanggil. Ya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, baik, cukup. Sebenarnya tuan-tuan, orang zalim ni kan, orang zalim dengan orang yang buat zalim, dengan orang yang kena zalim, siapa lebih menderita? Saya sekarang ni kena zalim sebab duit datuk saya orang tak bagi lagi. Tapi saya okey je, tak takut. Tak adalah putih rambut sebelum tu, tak ada, rambut saya hitam lagi. Sebab orang zalim ni, saya baca dalam satu buku, mengapa mereka ni nampak kuat, lambat sangat nak jatuh. Macam Muammar Gaddafi tu, ya Allah, bukan main zalim tuan-tuan, tapi dia bertakhta berapa puluh tahun. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Tuhan yang maha bijaksana. Dia kata, kamu tengok mereka bahagia, tapi dalam hati dia kamu tak tahu betapa takutnya menunggu hari-hari kejatuhan mereka. Sebab fitrah di dunia ini, tiap-tiap benda yang naik, ada tak yang tak turun? Tak ada. Kapal terbang naik tinggi, akhir sekali kelang kabut cari landasan, turun. Ini fitrah. Dia tahu satu hari nanti dia akan turun ataupun diturunkan. Nak pula bila memerintah tu zalim, bila dia turun nanti lagi teruk dia kena. Jadi saban hari dia menanti, Allah, macam mana lah aku. Dia tengok pula rakan-rakan sewaktu dengannya dah jatuh dah. Dia tengok Muammar Gaddafi, ya Allah, lebih kurang zalim macam aku juga. Bila mati mayat, orang letak dalam peti ais, letak kambing, baju tak ada, apa tak ada, orang hina mayat dia. Sudahlah, jangan-jangan aku jadi macam ni juga. Itu. Jadi saban hari dia tidur, nak tidur tangan letak kat sini. Macam mana lah bila aku jatuh nanti, apalah jadi kat aku, kandang mana orang letak aku. Itu. Adakah aku boleh lari dengan kapal selam aku? Tak boleh. Mana nak lari? Adakah aku boleh berlindung di Mongolia? Lagi tak boleh. Mana aku nak pergi? Ke orang akan lantik aku jadi duta besar di Mongolia? Mati aku. Nampak tuan? Mana nak pergi? Sebab itu orang zalim ni sebelum dia jatuh, dia dah mati. Sebab ini tipu daya Allah. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna allaha la yumli lidzalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Atau kama qala Nabi,
Allah Ta'ala, dia suka melepaskan tali dia kepada orang zalim. Dia lepaskan tali dia. Sebab tu kita tengok orang zalim, kadang-kadang dia tak sakit. Dia punya kekayaan makin lama makin kaya. Dia punya kekuasaan makin lama makin besar. Sehingga orang yang kena tindas ni rasa, ya Allah, bilalah nak hancur mereka ni. Nampak tak hancur-hancur? Allah kata, aku sengaja buat macam tu, lepas tali kat dia. Sebab apa? Sebab aku nak tipu dia.